Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dengan anda satu wireless controller PS4. Tapi kita boleh guna dekat PC, boleh guna dekat Android and boleh guna dekat iOS tanpa sebarang software and of course secara wireless. Memang menarik, lagi-lagi kalau bajet anda bawah RM200 Malaysia. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah Pixel PS4 controller. Macam saya bagi tahu, jangan risau, dia bukan untuk PS4 semata-mata, tapi kita boleh guna dekat PC, boleh guna dekat Android, boleh guna dekat iOS. Feature yang dia offer kepada kita pun kita boleh guna dekat ketiga-tiga platform yang lain tanpa perlu sebarang software. Okey, dari segi bentuk terlebih dahulu. Bentuk dia bagi saya sangat-sangat selesa. Anda tengok dia punya pemegang bahagian bawah ni agak panjang tapi kurus. Bila saya pegang memang saya punya semua permukaan sini tersentuh dan dia bagi saya keadaan yang rehat. Lagi kan, kalau anda tengok dari bahagian tepi, anda tengok lekukan dia memang cantik. Cantik yang saya maksudkan bukanlah dari segi estetik ataupun luaran, cuma cantik tu, katakan saya nak guna dia punya macro button yang ada dekat bahagian bawah joystick ini. Saya pegang macam ni, saya boleh sentuh dia punya macro button dengan sangat-sangat mudah. Disebabkan apa? Disebabkan lekukan yang ada dekat dia punya pemegang ni lah. That's why bagi saya dari segi dia punya bentuk ergonomi. Lagi kan, kedudukan button-button. Ini pun bagus juga sebab walaupun saiz tapak tangan saya ni dalam kategori sederhana kan, saya boleh sentuh dia punya button yang paling hujung, main button yang hujung macam empat segi petak ni dan juga triangle dengan mudah. Tak perlu nak extra effort untuk gerak-gerakkan saya punya jari dan juga tangan. Sama juga dengan dia punya D-pad ni, saya boleh sentuh yang paling kanan tanpa perlu sebarang kita kata pergerakan tambahan lah. Jadi dari segi dia punya dia punya bentuk selesa guna, saya boleh kata kepada anda memang selesa. Untuk dia punya luaran pula, first kali dia punya texture joystick ni sendiri jenis frosted. So, bila dipakai frosty ice punya texture, of course dia bagi kepada kita satu aura premium tu. Lagi dia nak kata licin sangat pun tak, nak kata kasar sangat pun tak. Just nice, sedap untuk kita sentuh. Seperti yang anda dapat tengok di keliling dia punya ring light ini, di keliling analog stick dia ada dua ring light. Lepas tu di bahagian bawah ni ada LED light bar, dan untuk dia punya LED kita tak perlu untuk install software, main-main dekat software. Just tekan LED button yang ada di tepi dia punya touchpad ni. Tekan dua kali, 1, 2, dan anda boleh tukar kepada beberapa efek yang mereka dah sediakan. Basically, apa yang saya dapati dekat joystick ni, dia macam ada dua lampu lah, dua LED. Jadi, dia boleh bagi kepada kita dua warna yang berbeza. Anda boleh cuba explore sendiri. Sebut tentang button-button tambahan ni, di tepi dia punya touchpad ada satu button turbo. Turbo sangat-sangat berguna untuk gang fighting dan juga orang yang banyak main game yang combo-wombo tu. Lepas tu ada share button di bahagian atas dia, ada LED button dan di atas adalah option button. Tengah-tengah ni adalah dia punya home button. Di bahagian atas ada satu port USB-C, dia punya trigger button jenis pedal. Anda boleh tengok jenis pedal, bukan jenis digital input. Di bahagian bawah pula ada 3 button tambahan. Satu button yang mereka panggil sebagai profile button, dan ini adalah macro button 1, macro button 2, dan di bahagian bawah ada satu headphone jack. Alright, itu dari segi dia punya button. Oh ya, button pun kalau dia punya main button untuk face button ni, dia punya feeling tekan tu tactile, bunyi pun agak kuat tapi dia membrane lah. So far sedap tekan. Antara joystick yang sedap untuk ditekan, dia punya face button pun sama. Dia punya face button kalau anda perasan, bukan face button, dia punya D-pad ni agak kecil tapi macam saya bagi tahu tadi, dia selesa untuk digunakan. Jenis membrane and ada tactileness tu sikit. Bila tekan tu dapat rasa juga dia punya tactile. Untuk R1 dan juga L1 betul-betul tactile, clicky lagi. Dan untuk dia punya R2 dan juga L2 ataupun kita panggil sebagai trigger button, dia adalah pedal. Dan mungkin unit yang saya dapat ni bermasalah. Apa yang saya dapat kongsikan dengan anda, untuk R2 dia lagi loose berbanding dengan L2. Mungkin unit saya bermasalah ataupun
Mungkin juga satu batch bermasalah. But benda ni dia tak mengganggu input yang kita hantar kepada PC kita. Cuma dia ganggu dari segi user experience lah. Alright, itu tentang button-button. Tentang bateri. Bateri, jujur saya kata kepada anda, saya tak adalah guna controller ni secara intensif. Hari-hari tak ada. Saya just test 2-3 game, lepas tu stop. Then buat masa ni memang tak pernah charge lagi. Memang tak pernah charge. Cuma kalau tengok kepada katalog yang mereka iklankan tu, dia punya bateri boleh tahan 16 hingga 20 jam bergantung kepada level vibration yang kita set dan juga LED yang kita mainkan. Brightness LED kita boleh adjust, dia punya kekuatan vibration pun kita boleh adjust. Everything directly dekat joystick ni, tak perlu guna software pun. Dia punya vibration agak kuat tapi nice lah. Saya suka. Lagi-lagi kalau main game lumba kereta, dia punya vibration tu memang betul-betul okey. Oh ya, dia punya analog stick. Saya lupa nak cerita kepada anda, dia dah pun Hall effect. So anda tak perlu nak risau dari segi masalah drifting. Tadi kan sebut vibration, game lumba kereta, saya terus ingat game drift, Dirt 2 pergi kepada drift baru ingatlah drifting. Dia punya connection tu macam tu. Okey, macam saya bagi tahu kepada anda, walaupun saya bagi tahu kepada anda yang controller ni kita tak perlukan software, tapi kalau nak best di PC anda, kita install third party punya software iaitu DS4 Windows, yang mana bukan controller ni sahaja boleh guna software ni, tapi controller-controller lain pun ada yang detect dan kita boleh adjust dalam software. DS4 Windows ni anda boleh download secara percuma. Nanti saya letak link download dalam ruangan description box below. Jadi kalau software ni dia detect satu-satu controller, dia akan keluar dekat sini. Anda boleh nampak dia punya ID DS4V2. Jadi kalau kita nak ubah apa-apa setting, kita boleh pergi ke bahagian edit tu. Anda boleh tengok juga dia punya battery percentage dekat sini 62%. Tekan edit, then kita dapat masuk ke ruangan ni lah. Jadi dekat sini kita boleh adjust dengan semua benda. Cuma anda kena tahulah yang DS4 Windows ni dibuat untuk controller PS4. Jadi layout dia mungkin sedikit berbeza. Contoh dalam kes kita kali ni, dia punya LED ni, kalau LED untuk PS4 dia berada dekat bahagian atas, tapi untuk Pixel punya ni, LED dia berada dekat bahagian bawah dan juga dia punya ring light. So untuk LED function mungkin kita tak boleh guna. First kali dekat Axis config ni, kita boleh baiki di kita punya dead zone type. Anda boleh pilih radial ataupun axial. Lepas tu dead zone berapa, everything anda boleh main dekat sini. Jangan risau kalau tersalah setting, anda boleh reset balik. Maka anda boleh explore godek-godek betul-betul. Output curve pun anda boleh set dekat sini, bergantung kepada sensitivity level yang anda nak. Mungkin untuk orang biasa tak berani nak explore benda ni, but trust me, kalau anda dah biasa main, anda akan faham apa yang anda sentuh tu, dan dia akan membantu anda punya gaming experience. Dekat tab kedua iaitu light bar. So dekat light bar ni tak ada benda yang kita boleh buat. Walaupun kita ubah, dia tak akan berlaku apa-apa dekat controller ni disebabkan dia punya layout berbeza. Lepas tu touchpad. Touchpad ni anda boleh tukar dia punya output dari mouse control, lepas tu mouse joystick, absolute mouse dan juga pass through. Contoh saya sentuh sekarang, anda boleh nampak saya sedang control saya punya touchpad. Kiranya kalau anda guna touchpad controller ni, anda main game, anda baring, lepas tu anda nak tukar setting apa-apa, anda nak tukar kepada game lain, dah tak perlu nak bangun kejap cari keyboard mouse, tak perlu, just control directly dekat joystick ni. Lagi dia punya gyro. Saya lupa juga nak cerita kepada anda yang controller ni dia ada gyro. Kalau anda nak main game tembak-tembak dengan gyro, memang recommend lah. Game tembak saya tak pandai, memang betul-betul tak pandai nak aim dengan gyro, tapi macam game lumba kereta tak ada masalah. Untuk gyro pun kita boleh tukar kepada beberapa output. Contohlah sekarang saya tukar kepada mouse, anda boleh tengok saya control mouse secara gyro lah, which is saya tak berapa recommend sebab dia nanti akan mengganggu juga pergerakan kita. Tentang touchpad tadi, saya lupa nak cerita kepada anda yang kalau kita jadikan dia sebagai mouse, kita boleh double tap untuk pilih apa-apa. Contoh saya nak pergi ke mouse punya output ni, saya gerakkan, lepas tu saya tekan dia punya touchpad.
tekan touchpad dan saya boleh pilih lah. Kiranya dia betul-betul macam kita punya laptop, touchpad laptop tu. Gyro dah cerita dan other setting untuk benda-benda lain termasuk dengan dia punya vibration and so on. Everything anda boleh tukar dekat software ni. Ataupun sekarang kalau saya perhatikan banyak juga gaming platform macam contoh bukan gaming platform tapi macam game library macam Steam ke, dia pun dah bagi dia punya setting joystick sendiri. Yang penting anda kena pergi dekat sana. So overall untuk Pixel PS4 Edge controller ni bagi saya dia antara option yang best, ada bawah 200. Jujur saya kata dia bukanlah controller terbaik yang saya pernah guna, tapi dengan dia punya Hall effect untuk dia punya analog stick, lepas tu dia punya touchpad function, dia punya gyro, dia punya bateri yang tahan lama tu, bagi saya dia antara option yang bagus. Kiranya kalau anda buat senarai best budget wireless gaming joystick, bagi saya bawah 200 still budget lagi. Bawah RM200 Malaysia anda akan dapati beberapa, and antaranya adalah Pixel PS4 Edge wireless controller ni. Anda boleh guna dekat PC, anda boleh guna dekat Android, anda boleh guna dekat iOS, and of course anda boleh guna dekat PS4. Link beli ada dalam ruangan description box video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.